Ya Allah, Kau lah yang maha kuasa mengurniakan perasaan cinta kepadamu dan juga Rasulmu, maka Kau berikanlah aku perasaan cinta itu. Kita minta. Tapi jangan sebut kuat-kuat, dalam hati lah, ya Allah. Itu yang slow sebelum kita nak angkat takbir tu. Kan? Itulah bantai, ya Allah, Kau lah yang maha. Jangan baca macam tu, tak banyak orang di kanan tu, kan? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, di syurga ada sungai yang disebut Afiyah. Di situ banyak bidadari diciptakan Allah dari za'faran. Mereka mandi dari air permata dan yakut, bertasbih dengan 70,000 bahasa, dan suaranya lebih merdu dari suara Nabi Daud alaihissalam. Mereka berkata, kami adalah untuk orang-orang yang solat dengan khusyuk dan hudur. Hudur tu maksudnya dia tiba pada solat tu, dia sampai kepada Allah Ta'ala tu. Hudur tu maknanya perasaan dia tu pergi sama tu. Kadang dia semayang, kepala ingat benda lain, dia tak hudur kat situ, kan? Badan dia tak sampai, roh dia tak ada, roh dia mengayau, badan dia kat situ, kan? Maka Allah berkata, ku tempatkan ia di rumahku dan ku berikan untuk tamuku. Bayangkan bidadari. Habis orang perempuan bidadara, macam tu, kan? Adalah, kan? Dirawikan bahawa Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, jika kau mengingatiku, aku mengingatimu. Jika kau hendak mengingatiku, hendaklah khusyuk dan tamakninah serta lisanmu di belakang hatimu. Jika berdiri di hadapanku, berdirilah bagai hamba yang hina, serta munajatlah padaku dengan hati yang takut dan lisan yang benar. Macam tu, ya. Hendaklah khusyuk dan tamakninah, jangan nak cepat-cepat, akhirnya perbuatan tu nampak tak sempurna. Dia bangun iktidal, sami Allah man hamidah, terus turun dulu. Macam tu, berdiri turun macam tarian apa pula dah, kan? Dan dirawikan Allah memberi wahyu padanya, katakanlah pada umatmu yang derhaka, barang siapa mengingatku, aku mengingatnya dengan laknat. Nauzubillah, tak jauh. Ini adalah untuk orang yang derhaka dan lupa. Setengah sahabat radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat manusia dihimpun menurut tamakninah, khusyuk, nikmat dan lazatnya dalam solat. Pernah Nabi SAW melihat lelaki bermain dengan janggutnya ketika solat, lalu Nabi berkata, jika khusyuk hatinya, maka khusyuklah anggota badannya. Dan begini bersabda, barang siapa tidak khusyuk hatinya, ditolak solatnya. Ketahuilah, Allah memuji orang-orang yang khusyuk dan tawaduk dalam solat dalam banyak ayat. Mereka yang khusyuk dalam semayangnya. Surah Al-Mu'minun ayat yang kedua. Khusyuk ni bukan makna dia tak sedar diri langsung, tak. Saya kata tadi, contohlah macam dia tengah duduk depan TV, tengah tengok Piramli dengan Saloma, kan? Tengah tengok Piramli nyanyi, kan, malam bulan di pagar bintang. Kita tengok sekali cucu lalu kita tolak macam ni je. Tapi lah, maknanya tu khusyuk lah tu, kan? Dia sampaikan dia tak boleh buat benda lain lah, tapi dalam benda tu dia perasan tu, tepi sikit. Dia terbayang dia Piramli tu, kan? Betul lah, kan? Ya tu, kan? Tu khusyuk sampai tak fikir benda lain, leka tu dengan benda tu, kan? Itulah. Jadi ketahuilah, ini sudah. Sedang mereka itu memelihara solatnya, surah Al-An'am ayat yang ke-27. Yang mereka itu berkekalan melakukan solat, surah Al-Ma'arij ayat yang ke-23. Berkekalan melakukan solat. Dikatakan bahawa ramai yang solat, tetapi yang solat dengan khusyuk amat sedikit. Yang mengerjakan haji banyak, tetapi dapat haji yang mabrur sedikit. Yang alim banyak, hanya yang mengamalkan ilmunya sedikit. Solat itu tempat tunduk, tawaduk dan khusyuk itu alamatnya diterima. Nampak? Tempat tunduk, tawaduk dan khusyuk itu adalah merupakan tanda solat tu diterima. Selagi mana solat dia masih merayau lagi kepala tu, kan? Tapi kita boleh rasa lah kurang dah merayau ni, macam mana? Tag balik, kejap lagi saya share, jangan risau, kejap lagi saya share. Sebenarnya sah dan diterima masing-masing ada syarat. Syarat-syarat sah harus memenuhi rukun, dan syarat diterima haruslah khusyuk. Syarat sah memenuhi rukun dan syarat diterima haruslah khusyuk. Seperti disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2, dan dalam ayat lain Allah juga berfirman, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat ke-27 telah bersabda Rasulullah SAW, siapa solat 2 rakaat hatinya benar-benar ingat pada Allah, maka keluarlah dia dari dosa-dosanya seperti hari dilahirkan ibunya.
Yang melengahkan solat hanya bisikan yang merasakan dirinya sibuk. Ini mesti dihindarkan. Sebaiknya solat di tempat gelap, dalam keadaan sunyi, tidak menggunakan sejadah yang bergambar atau pakaian yang mengasyikkan jika dilihat. Semayang masa tu lah pakai t-shirt bergambar-gambar. Kesian orang belakang. Orang belakang yang nampak gambar tu, wih, gambar Samsul Debat lah. Mana dia beli t-shirt ni? Aku pun tak ada t-shirt ni. Contoh, ada pula senarai nama reunion, geng-geng reunion. Sekolah ni tahun 1965. Mak lama betul. Dalam tu ada Gayah, Timah, Leha, tu senarai nama. Dibaca je nama tu. Lima Teha lah, Mazlan pun ada, dia kata. Habis dibaca je kan. Tu sebabnya elakkan kan. Sejadah tu sebab ada setengah tu yang bawa kain ridak tu kan, dia bentangkan kain ridak tu kan putih aja atau cerah aja, kelip plain tu, dia tak nampak lah. Kadang semayang kan sejadah tu kan ada gambar Kaabah lah kan, ada gambar masjid lah kan. Tengah semayang tu tengok, dia nampak orang berjalan ke masjid tu. Ada orang tu kan, nampak? Punya teruk dia punya imajinasi tu, berkhayal waktu tengah semayang. Khayal beza dengan khusyuk. Khayal dia terbayang-terbayang macam-macam kan. Tu hati-hati. Dalam terbayang lepas tu lalap. Tu yang tumbang semayang tu. Kan macam tu lah. Jadi makna kata solat tempat gelap, keadaan sunyi. Tu yang kata tutup TV. Tengah semayang biar TV buka. Faham? Ni dia dapati meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengah semayang. Inna lillahi. Terdengar pula pelakon tu meninggal, dia kata kan. Macam tu lah. Dirawikan bahawa ketika Nabi SAW memakai baju pemberian Abu Jaham sewaktu solat di mana baju itu bergambar, maka selesai solat Nabi SAW menanggalkannya selalu berkata, kembalikan baju ini kepada Abu Jaham kerana ia melengahkan solatku. Pernah Nabi SAW minta kasut baru ketika solat, baginda melihatnya kerana baru, lalu baginda menanggalkannya dan memakai kasut yang lama. Juga pernah baginda memakai cincin emas sebelum diharamkan. Di mimbar baginda terpandangnya, maka baginda berkata, ini telah melengahkan pandanganku. Juga dirawikan dari seorang lelaki, dia solat melihat kurmanya berbuah hingga dilupa beberapa rakaat. Tengok kurma berbuah, lupa beberapa rakaat, bayangkan tu kan? Maka dia berkata pada Utsman radhiyallahu anhu, kurma itu kusedekahkan untuk kepentingan fi sabilillah. Lalu Utsman menjualnya seharga 50,000. Contoh tu kan, motosikal tu yang dia beli menyebabkan dia leka, dia tak sempat beribadah, maka dia jual motor tu. Contoh, dia jual motosikal tu sebab ni dapat pahala fisabilillah, sebab dia nak fokus pada ibadah. Contoh, ni motor besar, makin lama makin tak terdaya, makin lama motor lagi besar pada dia. Kan, dia masih lagi selera bawa motor tu kan. Jadi Abu Usman tadi dia jual kurma tu tadi dengan harga 50,000. Badrul Salah berkata, ada 4 hal melengahkan solat: menoleh, mengusap muka, meratakan kerikil, dan solat di tempat orang lalu lalang. Itu melengahkan. Telah bersabda Rasulullah SAW, Allah SWT memandang orang solat selamanya tidak menoleh. Menoleh semayang. Dengan semayang tengok nampak kan, bin residen. Dia tengah semayang ni kan. Macam tu lah. Fokus pada Allah Ta'ala atau kena lebih. Saya waktu pergi Balkan dulu macam tu lah, semayang kat tempat, kadang mana tempat yang sempat, sebab pergi Balkan dia tahulah, dekat parking lot tu je bentang sejadah ramai-ramai. Dekat hotel dekat sana, kebanyakan hotel yang tu bukannya mesra Islamnya kan, jadi kita terpaksa lah semayang kan. Dekat kita semayang subuh berjemaah masa tu, saya ingat kan, kita clearkan lobi dia tu, tolak kursi tu ke tepi, kita semayang jemaah ramai-ramai. Tapi yang bagusnya dia orang tak marah. Jadi sebagai akhlak yang baiknya pula, bila dah habis tu kita susun balik lobi tu biar nampak biasa sofa-sofa tu kan. Susun balik. Kalau tidak besok dia kata orang Islam ni menyepah pandai kan. Menyusun tak pandai. Itu orang putih tu marah tu pula, orang Balkan marah pula. Kenapa pula? Masuk bilik air banjir. Dia orang masuk bilik air, kau orang kita banjir, melempar-lempar air. Kan? Ambil wuduk kepala dengan kaki-kaki naik ke singki kan. Yang tua tu pula kaki naik ke singki, dah kepala pula ke bawah. Dah berdarah pula kawan tu, dah satu hal pula kan. Macam tu lah, macam-macam kan. Sebab dia memang jadi orang putih, dia banyak pakai tisu.
Dia pakai tisu korek lah kan. Macam mana? Oi, gatal tuan-tuan, kita tak boleh. Kan? Kena biasakan ustaz, tak ada pek dah. Kan, tak ada pek dah. Dia punya miang ni sampai ke malam. Tu salah. Manganyam dia kan. Kan Abu Bakar adalah anhu dalam salat seolah-olah dia sedang dipancang. Pancang ni. Tak nak betul. Tak bergerak. Setengah mereka diam saja ketika rukuk. Andai burung menghinggapinya, ia bagai barang mati. Macam tunggul. Macam itulah rupa sembahyang kita macam mana? Allah Akbar. Macam tu ada garu. Tu belum cerita ke? Betulkan rambut budak tu. Ada sekali tu. Ini cerita betul ni. Waktu saya balik kampung. Saya pergi kampung, ada satu kampung di Jelebu lah, kampung Sungai Buloh Jelebu. Masa tu semayang jemaat. Saya lepas semayang, saya pandang keliling. Dah habis semayang tu duduk, sementara tunggu nak azan dengan khutbah tu. Saya pandang, tengok adalah beberapa orang tengah solat sunat. Tengah pandang tu, ada seorang tengah semayang. Dia nampak saya pandang tu. Dia nampak sana. Nah, bayang tu. Terperanjat macam tu. Kata. Masa saya tengah pandang-pandang, la ilaha illallah. Ada orang macam tu. Yelah, tak salahkan dia. Mungkin dia tak belajar lah kan. Tapi macam tu lah dia. Tu bukan menoleh lah, menyapa saya. Macam tu lah. Tak terkejut kan. Itulah dia. Bagai barang mati. Kalau burung hinggap dekat dia tu, bagai barang mati. Kan? Jika ini terjadi dalam menghadapi sesama manusia, bagaimana tidak dilakukan dalam menghadapi Allah? Macam mana masa sama manusia? Cuba tengok askar. Cuba tengok orang tu. Nampak bos dia lalu berdiri tu. Tak bergerak selagi bos dia tak masuk dalam bilik tu. Duduk. Lega dia. Cikgu masuk kelas. Bangun. Semua bangun. Tak ada siapa berani duduk tu. Tu sebab bangun. Macam tu. Tu dengan manusia. Dengan Allah lebih lagi lah patutnya. Dalam Taurat tertulis, hai cucu Adam, jangan lemah berdiri solat sambil menangis. Aku Allah dekat di hatimu dan dengan gaib kamu melihat nurku. Dirawikan bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berada di mimbar, ada lelaki tua dipertanyakan Islamnya. Ia tidak menyempurnakan solatnya. Ditanyakan bagaimana demikian? Umar berkata, dia tidak menyempurnakan sembahyang dengan khusyuk, tawaduk dan menghadapnya kepada Allah dalam solat. Abul Aliyah ditanya tentang firman Allah, mereka orang-orang yang lalai dari solatnya. Kan? Surah Al-Ma'un ayat yang kelima. Dia menjawab, iaitu orang yang lupa dalam solatnya. Dia tidak tahu genap atau ganjil. Menurut Hasan, ialah orang yang lupa akan waktu solat hingga habis. Sampai habis. Apa benda pun tak diingatnya tentang solat. Diingat benda lain. Dalam sabda Rasulullah SAW, Allah berfirman, hamba-Ku tidak selamat dariku kecuali dengan menjalankan apa yang telah kuwajibkan baginya. Jadi, kalau kita tengok untuk khusyuk dalam solat, kan? Khusyuk dalam solat ini ada beberapa perkara. Ini tambahan lah kan? Kalau tanya pada diri kita bagaimana fikiran, perasaan dan rasa hati semasa mengerjakan solat, adakah fokus tertumpu sepenuhnya pada Allah atau hati masih liar, fikiran masih menerawang dan perasaan masih kacau semasa menunaikan solat? Bagaimana pula soal penghayatannya? Apakah kita dapat merasai apa yang telah kita fahami? Bagaimana ucapan kita, bacaan-bacaan dalam salat itu, adakah kita lakukan dengan senar atau sekadar ucapan biasa dan tidak membawa apa-apa makna dan rasa? Surah Al-Mu'minun, dan berjayalah orang beriman, yakni orang yang khusyuk dalam solatnya. Khusyuk tercapai apabila hati, perasaan dan seluruh panca indera tunduk patuh pada Allah sepanjang waktu mengerjakan solat. Okey, apakah cara-caranya? 7 langkah menuju khusyuk dalam solat. 7 langkah menuju khusyuk dalam solat. Pertama, mencari pengertian, yakni cuba faham maksud apa yang kita bacakan tu. Kan dulu ada buku panduan solat kan, buku panduan solat yang basic tu kan, dia beritahu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia bagi maksud dia, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, nak ambil kan. Baca Fatihah dia pun faham semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi dia cuba memahami semua. Perkara ini perlu dimulakan dengan memahami makna bacaan, yakni rukun qauli dan erti setiap perbuatan dalam salat. Apabila mengucapkan takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah misalnya,
makna setiap kalimahnya perlu diketahui satu persatu. Jadi belajarlah bahasa Arab sekurang-kurangnya untuk mengetahui makna tu sahaja, kan? Dan makna bacaan-bacaan yang wajib dan sunat dalam solat jangan jadi seperti burung kakak tua yang hanya pandai menuturkan kata-kata tapi tidak tahu apa makna dan maksudnya. Dan bayangkanlah kalau burung kakak tua tu faham, maka lagi teruklah kita pada burung kakak tua itu. Betul lah, kan?